Dan nama jalan terus kan, TRUS terus, dia ada signifikan apa-apa ke ataupun sebab jalan tu lurus terus? Sebab dia kata jalan tu dibuat daripada pusat bandar terus ke Tebrau. So tu jadi terus tu. Terus. Sebab dia punya ejaan kan TRUS terus kan. Dia tak ada dulu, ejaan Jawi dulu. Oh okey. Mungkin di Melayukan jadi terus. Kan. Jalan dan terus. Itulah saya cakap berkenaan jalan terus ini orang kata bergantung pada orang kata bilanya dia Datuk Bentara Luan dilantik sebagai Pesuja Polis. Masa tu dia belajar buat pelan. And buat peta. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam podcast Lepak Bandar JB bersama dengan saya Syazwan, di mana kita membawakan kisah-kisah yang menarik untuk dikongsi, semuanya di Bandar JB. This is Lepak Bandar JB, bukan sekadar sembang bandar raya. Okey, untuk episod kali ni kita bercerita sedikit tentang sejarah Johor Bahru, yang mana sejarah ni merupakan satu subjek yang agak dry bagi setengah orang, tapi dia agak seronok bagi setengah orang juga. Tapi jangan risau, bersama saya hari ini saya bawakan khas kepada anda semua seorang sejarawan, seorang pustakawan dari Perpustakaan Sultan Ismail, yang mana bila kita dengar dia cerita ni memang takkan bosan punya, walaupun tentang sejarah. Jadi dipersilakan Yang Mulia Tengku Tan Mizi bin Tengku Aziz, pustakawan dari Perpustakaan Sultan Ismail. Tengku, selamat datang. Selamat datang. Tuan, terima kasih. Sihat Tengku ini Alhamdulillah sihat. Okey, Tengku, sebelum kita start kan, perkenalkan diri sikit lah. Introduction, background study. Ada study sejarah ke, ataupun sejarah ni tiba-tiba timbul minat ke, ataupun macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Tan Mizi Tengku Aziz lah. Kalau ikut jawatan saya memang jawatan pustakawan di Perpustakaan Sultan Ismail. Dan kalau ikutkan berkaitan dengan sejarah Johor Bahru ni, saya bukan orang yang orang kata sepatutnya lah kat sini, sebab asal saya dari Terengganu. Oh, jadinya Tengku bukan Tengku Johor lah. Ya, bukan. Tengku daripada Kesultanan Terengganu. Saya tak ada keluarga di Johor. Oh, okay. Dan saya berasal dari Terengganu dan saya dah berkhidmat di Majlis Bandar Johor Bahru sejak tahun 2009 lah. Okay. Dan bila kita duduk perpustakaan ni, saya cuba kumpulkan koleksi-koleksi tentang Johor. Dan situ kita dapat temui banyaklah bahan-bahan mengenai Johor Bahru tu sendiri. Dan sambil-sambil tu kita kumpul, sambil-sambil tu kita membaca dan mengkaji lah. Agak berdarik sebenarnya sejarah Johor ni. Dan dia kalau kita nak baca dari sejak awal penubuhan Johor, panjang lagi ceritanya. Tapi kita fokus pada Johor Bahru ialah hari ni. Dan banyaklah, insyaAllah saya boleh kongsi lah. Kalau ikutkan nak kata saya betul-betul ahli sejarah tu, taklah. Tapi apa yang saya temui, yang saya baca, insyaAllah saya boleh kongsi lah. Tengku, sebelum kita mula sejarah ni kan sesuatu yang orang kata kalau kita mengetahui sejarah ni pun melalui lisan satu, kemudian melalui pembacaan, penulisan melalui buku kan. Ianya sesuatu yang membosankan kan? Sebab tak ramai orang minat membaca. Pendapat Tengku macam mana? Saya akuilah kan, ada orang mengatakan sejarah ni membosankan. Tapi bagi saya subjek sejarah ni satu subjek perlu ada rasa minat sebenarnya. Sebab dia sejarah ni satu benda yang fakta kan, dan dia banyak mencatatkan peristiwa-peristiwa penting, dan kita perlu, orang kata, bukan setakat peristiwa tu kita kena ingatkan, tapi perlu menjadi, orang kata, sempadan kita pada masa akan datang.
mungkin tengah-tengah orang tak minat ni, saya bukan nak menyalahkan sistem pendidikan kita, tapi mungkin cara penyampaian masa kita belajar dulu. Cara penyampaian Kalau takat kita masuk kelas dulu, cikgu aja kita dengar. Cikgu sekadar suruh buka muka teks, buka buku teks. Lepas tu suruh kita baca. Betul. Kan? Betul Tengku, sebab saya ada tengoklah di video-video kan, kalau di luar negara cara cikgu-cikgu sejarah ni mengajar sejarah kan, diorang bukan hanya sekadar tengok buku tau, bukannya suruh budak-budak murid ni baca buku. Dia buat role play. Cikgu tu sendiri berlakon. Kena dengan cikgu-cikgu yang lain kan, dia berlakon. Okey, untuk sejarah yang sekian-sekian, satu scene ni macam mana, diorang berlakon, diorang role play. So that budak-budak akan nampak sejarah ni macam macam ni dulu yang berlaku kan, pada sekian-sekian macam tu. Sebab bila penyampaian tu tak menarik minat, tu jadi orang tak suka kan. Ada setengah dulu pun dia baca dia tu budak tulis. Kononnya bila cikgu tu membaca, orang tu menulis, jadi cepat ingat. Tapi tak semua orang mampu menerima cara-cara macam tu lah. Kan? Macam saya sendiri, macam mana saya cepat faham tentang sejarah ni, bila saya baca, saya boleh menghayati dan membayangkan peristiwa tu kan. Macam seolah-olah kita di waktu itu. Okey. Itu jadi macam benda tu boleh lekat kepala saya. Kan. Satu lagi ialah mungkin tu anugerah Tuhan lah kan. Tapi untuk makluman Cik Syazwan, saya dulu macam di sekolah tak adalah orang kata best student, scorer tentang sejarah kan. Tapi bila menjawab soalan sejarah dulu dalam bentuk karangan tu, kita boleh tulis panjang. Mungkin ialah kita kena faham lah, kebanyakan sejarah yang ditulis dalam buku teks ialah mungkin itu je skema jawapan yang kita perlu ikut. Kan? Mungkin kita tahu lebih, kita cerita, mungkin tu tak dapat markah. Mungkin lah kan. Tapi saya satu lagi banyak faham tentang sejarah ni bila kita melawat satu tempat lah. Tempat baca, tengok suasana, itu cepat faham. Mungkin tu salah satu elemen untuk elakkan orang bosan tentang sejarah lah. And macam Cik Syazwan cakap tadi, dia kena melakonkan. Mungkin itulah salah satu teknik. And tapi mungkin kalau contohnya tengah-tengah sekolah tu kan, dia berhampiran dengan museum ke, perlu melawat lah. Melawat dan menceritakan. And mungkin anggota dari museum penyampaian dia lagi menarik, and orang kata lagi menusuk ke dalam bila orang dengar. Macam tu. And jadi orang cepat lekat lah. Dan bila satu lagi, bila kita tengok apa benda kat situ, mungkin tu lebih orang kata menarik minat lah. Mungkin tengok artifak ke, manuskrip ke, tu lebih menarik minat. Okay, Tengku, kita balik semula ke JB ni. Kita balik semula ke Pusat Bandar JB ni. Saya dimaklumkan Yang Mulia Tengku terlibat dalam satu pembikinan ataupun pembukuan berkenaan dengan nama-nama jalan di Bandar JB kan. Boleh cerita sikit tak? Nama-nama pasal apa? Dia pasal nama jalan ke, ataupun dalam buku tu diselitkan sekali sejarah macam mana jalan tersebut boleh dinamakan sedemikian ke, ataupun macam mana? Dia macam ni, bermula pada awal 2021 saya dipanggil oleh Jabatan Perancang lah. Dan saya dimaklumkan Jabatan Perancang tengah merangka untuk buat macam papan tanda wayfinding tentang jalan-jalan di pusat bandar. Dan saya mengambil orang kata tugas tu lah untuk ungkai lah kan, sejarah-sejarah di pusat bandar tu, nama-nama jalan di pusat bandar tu. Dan dia mengambil masa lama juga. Kan? Antara 6 hingga 8 bulan juga, sebab rujukan masa tu daripada siapa?
Ada tanya daripada ni maksudnya ada rujuk buku yang lain ke ataupun secara lisan ke? Tanya bahan yang saya cari adalah bahan dari buku lah. Sebab kebetulan memang saya dah wujudkan satu koleksi khas berkaitan dengan Johor. Oh, okey. Kan? Jadi bahan-bahan kat situ saya rujuk lah. Lebih daripada 30 bahan lah saya rujuk. Sebab memang Johor memang tak ada spesifik bahan berkenaan dengan nama jalan, nama tempat. Tak ada lah. Dan kalau ikutkan kita yang saya buat tu dalam 64 jalan dekat pusat bandar. Dan ada 2 nama jalan kita tak tahu siapa tokohnya. Dan saya tak berani nak menyatakan siapa orang tu. Kan? Sebab dekat mana tu? Jalan apa tu? jadi 2 lah. Satu Jalan Sulaiman, satu Jalan Muhammad Noor. Okey. Tapi Jalan Sulaiman tu memang ada tokoh Johor nama Sulaiman. Tapi di sekitar tu tak ada macam dari segi bacaan saya tak ada sekitar kawasan tu tak ada perkara yang nak dikaitkan nama tokoh tu. Jalan Sulaiman dengan Muhammad Noor. Jalan Muhammad Noor. Tapi macam Muhammad Noor tu memang 2 jalan ni lah. Saya tak pernah dengar siapa tokoh Muhammad Noor dulu. Penonton semua nanti kalau ada maklumat berkenaan dengan Jalan Sulaiman dan juga Jalan Muhammad Noor ni boleh komen kat bawah. Jadi maksudnya tak jumpalah 2 tokoh ni sebenarnya siapa? Sulaiman tu sebenarnya ada tokoh Ungku Sulaiman ni, tapi untuk dikaitkan dengan Ungku Sulaiman dengan persekitaran jalan tu tak ada, dan tak ada catatan. Saya tak jumpa catatan. Kan? Kalau di Muar ada. Macam Jalan Sulaiman dia memang dikait dengan Ungku Sulaiman. Ke itu orang yang sama? Tak ada. Kemungkinan orang yang sama, tapi tak ada catatan dan tak ada orang kata persekitaran yang kita nak kait. Kan? Macam rumah dia ke, pejabat dia ke kan? Tak ada. Itu macam tak ada catatan satu lagi. Itu macam agak sukar lah. Kalau kita letakkan, yelah mungkin ada orang kata macam bantahan lah, tak kena lah kan. Sebab tapi memang yelah cara kita membuat satu perkara berkaitan dengan sejarah ni mesti ada rujukan. Itu cara saya. Jadi kalau tak ada rujukan memang kita tak akan tahu lah. Rujukan tu sama ada rujukan melalui buku ataupun lisan lah. Lisan lah. Kalau lisan ada tanya orang tak? Orang lama kan? Untuk setakat ni siapa sebenarnya apa ni? Untuk masa saya buat apa ni catatan ataupun mendokumentasi nama jalan ni, saya tak ada buat secara lisan lah. Dan saya menggunakan 100% bahan bertulis lah, cetak lah. Dari buku lah. Dan buku pun hanya beberapa sahaja sumber primer dan lain semua sekunder lah buku yang ditulis. Yang manuskrip tu hanya terdapat 3-4 je. Macam Hikayat Johor, Tawarikh, Datuk Betari Luar dan beberapa lagi lah. Itu je yang saya dapat daripada sumber primer, yang kira macam manuskrip asal lah. Yang lain daripada buku-buku yang ditulis semula lah. And lepas tu yang menarik ni, sejarah jalan di Johor Bahru ni macam seolah-olah dia ada penceritaan dia dan dia macam ada kronologi dia. Okey. Dia kronologi yang macam mana tu? Dia macam seolah-olah dia ikut tahun benda ni wujud, apa kenapa. Kan. Dan satu lagi berkaitan dengan sejarah di Johor ni, dia seolah-olah meraihkan kepelbagaian kaum. Okey. Sebab kalau Cik Sarwan tengok dekat bandar tu macam-macam bangsa yang nama dicatat dalam jalan tu. Itu yang satu perkara yang menarik lah dari Johor. Okey, kita berbalik tentang kronologi yang tentang sejarah Johor ni. Sebab kalau ikutkan Iskandar Puteri dibuka pada 1855. Okey. Tapi sistem kancu di Johor dah bermula tahun 1840-an. Okey. Di Kangkar Tebrau. Dan ada catatan mengatakan
jalan pertama di Johor Bahru ni jalan Tebrau lah. And mungkin daripada Bandar Johor ke Kangkar Tebrau. Jalan Tebrau. Dan bila Temenggung Daeng Ibrahim mendarat di kaki Bukit Tanjung Puteri pada 1855, perkara pertama yang saya faham ialah dia memacak bendera di Bukit Timbalan. Okey, kalau kita tengok daripada kaki Bukit Bendera ke Bukit Timbalan tu, sekarang ada Jalan Ibrahim. Betul tak? Daripada Bukit Medrum. Sekarang dah nama Bukit Medrum kawasan tu. Dan mungkin itulah laluan dia. Daripada Bukit Medrum, dan sekarang ni ada tempat RNF tu, ke Bukit Timbalan. Kalau ikutkan, kalau tengok pelan asal, jalan ke Bukit Timbalan adalah jalan Bukit Timbalan tu, bukan jalan Ungku Puan. Jalan sebelah laluan HSBC tu. Mungkin daripada Jalan Ibrahim, daripada Bukit Bukit Medrum, Jalan Ibrahim, terus naik ke Bukit Timbalan, dan ada bendera terpacak di belakang bangunan lama MBJB. Perasan tak? Itu macam gambarkan, itu mungkin antara jalan terawal lah di pusat bandar. Dan kalau itu katalah 1855 kan, itu kira dia satu laluan awal di pusat bandar. 1858 bila berpindahnya pentadbiran Kerajaan Johor daripada Teluk Belanga ke Iskandar Puteri, dia dah ada satu wujudnya perkampungan di kaki Bukit Timbalan, dipanggil Kampung Kandang Ayam. Jalan Air Molek lah. Kampung apa? Kandang Ayam. Kandang Ayam. Kampung tapi Kandang saya tak pastilah mana asal dia tu. And mungkin dulu bela ayam banyak ke, wallahualam lah. Tapi kat situ pun ada menyatakan catatan bahawa wujudnya Jalan Air Molek. Kan? Sebab sekitar tu memang dah ada kampung dan ada rumah-rumah pembesar masa tu. Kan? Masa tu belum wujud ni istana besar. Jalan Air Molek pun Tengku tahu tak asal perkataan Air Molek tu daripada mana, ataupun dia ada dua perkataan Air Molek. Satu dia ada sungai Air Molek. Okey. Kedua adalah orang kata dulu ada macam tasik lah. Jernih dekat area sekitar situlah. Kawasan sekitar tu. Situ. Dan airnya molek. Itu yang jadi Jalan Air Molek. Mungkin satu ketika tu orang nak buka kawasan tu, nak buka kawasan Kandang Ayam tu, dia nampak satu kolam air ataupun sungai tu yang menampakkan air tu Air Molek lah. Okey, terusnya ini kronologi lah yang saya faham. Pada tahun 1860 wujudnya Johor Steam Sawmill. Okey. Di muara Sungai Segit. Dekat belah depan yang hujung ni ke? Dia kalau dari laut belah kanan lah. Belah kanan, okey. Belah kanan. Sekarang dah berhampiran dengan Balai Polis Sentral lah. Itu wujudnya satu jalan dipanggil Jalan Sawmill sebab situ ada Johor Steam Sawmill. Itu dikira sebagai antara jalan-jalan awal lah. Sebab nak masuk ke sawmill tu mesti ada jalan. Walaupun sawmill tu dia orang kata balak-balak yang ditebang diangkut melalui sungai. Dia melalui Selat Tebrau ataupun melalui Sungai Tebrau, Sungai Skudai ke, ataupun melalui Selat Tebrau, Selat Johor tu sendiri untuk ke muara Sungai Segit dan masuk ke sawmill tu terus. Dan ada juga menyatakan bahawa 1862 dah terdapat kata papan-papan tanda jalan yang menggunakan bahasa Melayu Jawi lah. Menggunakan dakwat hitam dan berlatar belakang kang kuning. Itu menyatakan bahawa telah dapat perkenan dari raja daripada tuanku. Raja lah. Itu salah satu catatan yang baca. Okey, jalan terus.
Kalau ikutkan jalan terus ni, sejarah dia bermula daripada Datuk Bentara Luar lah. Datuk Bentara Luar ni kita tahu dia menjadi Pesuruhjaya Polis pada tahun 1868. Bila dia jadi Pesuruhjaya Polis tahun 1868, dia banyak menguruskan Kangkar, Persebadangan Kangkar. Dan nama jalan terus kan, TRUS terus, dia ada signifikan apa-apa ke ataupun sebab jalan tu lurus terus? Sebab dia kata jalan tu dibuat daripada pusat bandar terus ke Tebrau. So tu jadi terus tu. Terus. Sebab dia punya ejaan ni kan TRUS terus kan. Dia tak ada dulu, ejaan Jawi dulu. Oh okey. Mungkin di Melayukan jadi terus. Kan. Jalan Dan terus. itulah saya cakap berkenaan jalan terus ni, ini orang kata bergantung pada orang kata bilanya dia Datuk Bentara Luar dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis. Masa tu dia belajar buat pelan. Kan, buat peta. Dengan Mr. Langley dengan McCallum, tak silap saya, Major McCallum. Dia belajar dan masa tu sebab dia kena uruskan persepadanan Kangkar untuk elak berlakunya orang kata pertelingkahan lah antara geng-geng Kangkar dan ketangga ni kan. Jadi sebab tu saya rasa masa tu dalam tahun 1869 70 dia menitis jalan terus. Itu kira antara jalan terawal di pusat bandar. Tunggu, kita rehat sekejap 5 minit Okay, kita take 5 minit. Kembali dalam Lepak Bandar JB. Hari ni saya bersama dengan sejarawan dan pustakawan Yang Mulia Tengku Tarmizi. Tengku, tadi kita bercerita pasal Jalan Mendrum kan? Okey, jadi selepas tu? Okey, kita baliklah pada Jalan Somel tadi kan. Kadang-kadang ramai orang tak tahu dulu kat Bandar Johor ni ada Johor Steam Sawmill. Dan pengasas Johor Steam Sawmill adalah James Alexander Meldrum nama dia. Okey. Datuk James Meldrum lah. Sebab dia dikurniakan Datuk. Dan sebab tu dekat Jalan Somel tu dia ada Jalan Meldrum. Ramai orang tak tahu Meldrum tu adalah nama orang. Depan tu kan, depan apa ni, balai polis tu kan? Ya, Jalan Meldrum. Sebab yang berkaitan dengan Johor Steam Sawmill ni, dia melibatkan sampai 3 jalan dan 1 bukit. Jalan Somel, Jalan Meldrum dan Bukit Meldrum. Dan bukit tu sendiri, Bukit Meldrum, sebab apa dah nama Bukit Meldrum? Sebab atas bukit tu ada rumah James Meldrum. Rumah tu dipanggil dengan nama Alexander Hall dulu. Sekarang ada lagi tak? Tak ada lah. Okay. Dan kalau ada gambar dia, dari bukit dia tu, dari Bukit Meldrum tu, dalam gambar dia, dia boleh pantau Somel dia dari bawah. Dia boleh nampak Somel dia bawah dan dia boleh nampak Selat Johor tu. And view dia sangat cantik lah. Dan James Meldrum ni sebenarnya dia adalah orang Scotland. Orang Scotland yang dibawa oleh dia kalau ikut sejarah dia, saya dalam buku yang catat, bila dia pergi Woodland, dia nampak seberang Selat Johor ni banyak kayu balak, dia kata. Dan sebab itulah dia timbulnya idea untuk buat perusahaan balak. Dekat sinilah, kawasan sini. Bukan kawasan Singapura Bukan di Singapura. Dia datang dari Woodland, dia nampak banyaknya balak mungkin begitu kan. Dan mungkin pada itulah dia bekerja dengan Sultan Abu Bakar untuk mengusahakan Johor Steam Sawmill pada 1860. Dan untuk makluman Cik Syazwan, Johor Steam Sawmill ni menjadi salah satu kilang mengeluarkan balak terbesar di dunia pada 1870-an. Oh, okey. Dia menghasilkan kayu yang dipotong sebanyak 30 tan satu hari. Kira banyak lah ketika tahun 1860 kan? 1870-an. Itu catatan yang kata tahun 1870-an. Memang saya nak tanya sikit lah. Adakah Johor Steam Sawmill ni merupakan antara kilang kayu yang tertua di Malaysia? Kalau ikutkan sejarah lah. Kalau ada makluman lah daripada negeri-negeri lain kan pada ketika itu.
Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab 1860-an kita belum dengar lagi mana-mana negeri yang mengeluarkan balak. Ya. Boleh jadi. Lepas tu orang kata kira menggunakan teknik yang moden lah kita sebab dia menggunakan sebab di Johor ni macam tak ada gajah tau. Tak tarik balak, tapi dia gunakan sistem air lah. Kan air daripada yang saya cakap tadi, daripada Selat Johor, dari mungkin balak-balak tu dari Sungai Skudai, dari Sungai Tebrau ke Selat Johor, terus naik ke Johor Sinsomel tu, di muara sungai tu terus dipotong. Dan dieksport keluar lah, terutama di Singapura lah. Dan satu lagi berkaitan dengan bandar Johor ni, dulu ada perkampungan dipanggil Kampung Pahang. Dekat area mana tu? Kalau ikutkan Kampung Pahang ni ada catatan mengatakan dari Jalan Dobi sampai Getak Merah. Okey. Catatan. Sebab dia berlakunya orang kata perang Bendahara Pahang pada 1857 hingga 1863 antara Tun Muhammad Tahir dengan Wan Ahmad. Yang pernah saudara perobotan pemerintahan Pahang. Dan untuk makluman, yelah dekat Kampung Pahang tu ada Jalan Ungku Puan. Dan Ungku Puan ni adalah perkahwinan pertama Sultan Abu Bakar dengan anak Tun Mutahir lah. 1858. Dia adalah macam untuk mengeratkan kan, dan menyatakan kesokongan Sultan Abu Bakar kepada Tun Mutahir lah masa perang bendahara. Dan Sultan Abu Bakar tu ada menghantar juga kata orang-orang lah untuk bantu Tun Mutahir masa perang Pahang tu, perang saudara Pahang tu. Tapi yelah bila berlakunya kekalahan di pihak Tun Mutahir, sebab itulah pengikut-pengikutnya dari Pahang dibawa ke Johor Bahru. Dan Sultan Abu Bakar memberi kawasan lah untuk diorang menetap lah. Itulah dinamakan Kampung Pahang. Dan sekarang ni tinggal Jalan Pahang je lah. Mungkin jalan tu jalan nak masuk Kampung Pahang dulu. Dan salah satu lagi berkaitan dengan Pahang, Jalan Ungku Puan lah. Dan mungkin kawasan kat situ dulu ada saya dengar, ini sejarah lisan lah, tapi tak ada dalam catatan. Orang kata di Bukit Timbalan tu memang ada rumah Ungku Puan. Tapi tak ada pembuktian secara bertulis lagi. Dan di kaki Bukit Timbalan dulu ada kubur orang Pahang. Dah ada masjid batu namanya, dan kubur orang Pahang. Itu tapak bangunan MJB lama. Itu dikatakan adanya perkuburan orang Pahang lah. Dan bila buat bangunan tu mungkin dipindahkan lah. Dan mungkin dipindahkan di Kebun Teh atau ke tanah perkuburan lain lah. Dan lagi berkenaan orang Pahang ni, Getak Merah lah. Sebab tu ada wujudnya nama Jalan Getak Merah. Sebab depan orang Pantai Timur ni panggil jambatan Getak. Panggil jambatan. Jambatan. Getak. Orang Terengganu sendiri panggil Getak. Itu jadi Getak Merah tu. Merah tu apa? Mungkin colour dia warna merah tu. Warna dia warna merah. Jambatan tu. Tapi saya tak tahulah dia menghubungkan mana ke mana kan. Tapi memang tu jadinya Getak Merah. Tu jadi macam kat situ kita nampak lah Kampung Pahang ni orang cakap daripada Jalan Dobi sampai ke Getak Merah. Sebab bilanya ada Getak Merah tu mungkin luasnya kawasan Kampung Pahang tu. Faham. Okey. Jadi jalan-jalan dekat JB ni, jalan yang paling terkini, nama jalan yang paling latest lah, paling baharu di Johor Bahru ni, jalan apa? Dia tak ada yang latest. Tapi ada ditukar nama. Antaranya contohnya dulu Jalan Tun Razak nama asalnya
Jalan Campbell. Dia sempena nama penasihat British pertama Johor. And itu Jalan Campbell. Satu lagi Jalan Ismail Sultan. Dulu Jalan Ismail Sultan tu dia asalnya nama kapitan nama jalan Lee Tai Seng. Okey. Dan ditukar kepada Jalan Tun Dr. Ismail. Dan ditukar kepada Jalan Ismail Sultan. 3 kali apa tukar. Itu antara yang perubahan nama jalan di pusat bandar. Selain pada tu macam ada setengah jalan yang unik di Johor ni, nama sebuah persatuan kongsi. Contohnya Jalan Niheng di hadapan Hotel Double Tree sekarang. Saya pun tak berapa pasti dulu ada rumah Niheng ke, rumah kongsi dia ke. Tapi Niheng ni dah wujud sejak wujudnya Kangkar. Lebrau 1844 lah. And macam tu. Dia antara kongsi yang menguruskan Kangkar lah. And pada asalnya dia ada pemimpin awal je lah sebelum diambil alih oleh Tang Hiok Ni tahun 1864. Sebab tu kat bandar JB pun ada Tang Hiok Ni. And then sebenarnya dekat Jalan Terus tu pun ada rumah mendiang Tang Hiok Ni. Dan pernah menjadi sekolah Fungyu. Mereka ni adalah ketua-ketua kumpulan yang awal lah di Niheng awal lah. Dia ramai kalau ikutkan pemimpin-pemimpin Niheng. And kalau kita tengok nama-nama jalan tu, contoh di kampung apa ni, di Bukit Medrem tu ada satu nama jalan yang melibatkan pemimpin Cina juga. Dia ada 2 pemimpin Cina kat situ. Saya tak berapa ingat pula hari ni. Yang memimpin Niheng lah ketika tu. Dan kalau selain pada tu pemimpin lain yang ada nama jalan ialah Wong Afuk lah. Wong Afuk sendiri orang kata dikurniakan tanah oleh Sultan Abu Bakar dan dijadikan kampung kat situ. Dan dalam jalan kampung tu memang dia wujudkan nama jalan-jalan atas nama anak-anak dia beliau lah. Anak-anak dia. Okey. Dan kat situ je ada orang kata potongan jalan Medrem. And jalan kampung kampung Wong Afuk tu sendiri. Tengku, saya nak tanya lah. Wong Afuk, Sungai Sigit. Perkataan Sigit tu, saya ada baca tau. Saya ada tanya orang kan. Ada banyak versi asalnya nama Sigit tu. Ada yang orang cakap Sigit kan, atau jadi Sigit. Ada yang orang cakap dia daripada ada sebuah kapal tu, RMS Sigit kan. Jadi yang sebenarnya apa? Macam mana nama Sigit tu boleh muncul? Nama Sungai Sigit tu boleh muncul. Ya, ada 2 versi orang cakap berkaitan dengan Sungai Sigit ni. Satu, konon-kononnya dulu di muara Sungai Sigit ada pintu air. Jadi nama tu berdasarkan pintu air tu Sigit. Tapi kalau ikutkan dalam catatan, tak pernah wujud pintu air muara Sungai Sigit. Jadi muara Sungai Sigit tu adalah muara yang lepas. Maknanya orang boleh keluar masuk lah, tak ada kawalan pintu air. Tak ada pintu. Sebab masa tu memang pengangkutan utama di Johor adalah kapal. Jadi kapal senang keluar masuk untuk ke bandar Johor. Dan yang kedua, yang menyatakan bahawa Sungai Sigit berasal di kapal lah. Sebab dulu memang ada kapal-kapal yang keluar masuk daripada Johor Bahru ke Woodland atau ke Singapura.
Dan salah satu nama kapal yang terkenal tu Segit. The Segit. The Segit. The Segit. Ejaan dia S-E-G-G-T. The Segit. Okay. Dan kapal tu berkhidmat bermula pada 1870-an hingga awal 19,000 lah. Tu dia bermulanya orang menyatakan bahawa Sungai Segit daripada sebuah kapal. Dan sukar untuk mengatakan Sungai Segit ni berdasarkan pintu air. Sebab pintu air ni MBJB yang buat tahun bila. Kan? Bukannya dari zaman dulu dah ada pintu air. Kalau ikutkan gambar saya pernah tengok di Arkib Negara, gambar masa pembinaan untuk Tambak Johor pada tahun 1920-an. Dia ada, sebelum buat Tambak Johor tu memang dia ambil gambar-gambar sekitar tu. Dan gambar di muara Sungai Segit ni memang orang kata satu muara yang lepas lah. Mana boleh lalu tanpa ada sekatan pintu air apa benda. So macam agak sukar lah nak mengatakan Sungai Segit ni berdasarkan dari pintu air. Kan? Dan kat situlah orang kata wujudnya pasar Segit. Kan? Sebab macam Sungai Segit ni laluan dia dulu bila masuk ke Bandar Johor dia macam ada lengkungan. Kan? Dan dia ada satu pulau 3 segi kat situ. Dan kat situnya dibinanya pasar Sungai Segit. Kan? Atas pulau tu. Dan dihubungi ada 3 jambatan. Kecil. Mana jambatan tu terapung. Nak kata kecil besar juga. Pulau tu agak besar juga. Kalau kita tengok tapak sekarang adalah kawasan di sekitar bangunan Mara tu lah. Kawasan kita punya direktorat tu. Kalau tengok kawasan tu agak besar. Dan pasar tu terapung. Dirasmikan oleh Sultan Ibrahim. Masa itu dia adalah Tengku Mahkota Johor pada 1894. Floating maksudnya masa tu perasmian tu pada ketika itu kita dah ada floating market lah. Floating market. Sebab semua hasil-hasil daripada hutan ke masuk melalui sungai tu dan hantar ke pasar tu. Kan? Sebab kalau ikut gambar kan, di tepi jalan Segit tu dia ada macam tangga tau. Tangga turun ke sungai. Dan banyak kapal-kapal, perahu-perahu parking kat situ. Dia meletak kat situ dan naik ke bandar untuk mungkin mendapatkan bahan-bahan lain lah daripada pasar tu. Dan kat situ ni wujudnya jalan pasar. Jalan pasar ni mungkin boleh katakan jalan pendek. Pendek dari di sekitar Johor Bahru, bandar Johor Bahru ni dia paling pendek dalam lebih kurang dalam 30 meter saja. Sebab jalan tu mungkin dari jalan terus untuk masuk ke pasar tu. Itu dah jalan utama dia. Tengku. Kalau ikutkan kan bila kita menghayati sejarah ni, sama ada melalui pembacaan buku ataupun melalui lisan kan. Pendapat Tengku sendirilah. Ni secara ringkas Lisan ke ataupun melalui penulisan bacaan buku yang lebih tepat sejarah tu? Seperti saya yang cakap tadi dia sumber sejarah ni ada 2. Satu primer, satu sekunder. Primer ni macam kita tahulah, macam manuskrip, artifak, regalia. Dan sekunder ni bahan yang ditulis kembali melalui sumber primer. Okay. Tapi untuk bahan lisan ni dia boleh dikategorikan sebagai sumber primer juga. Contohnya kalau kita mewawancara seorang tokoh tu, kisah riwayat hidup dia sendiri, itu dah menjadi sebagai sumber primer. Mana kisah dia betul lah dari mulut dia sendiri. Macam mana kita nak tahu kalau kisah dia tu tidak ditukar tambah ataupun itu kita akui lah. Sebab kita nak tahu kesahihan suatu fakta sejarah tu kan. Sebab kita tidak berada pada masa tu tau. Generasi kita yang sekarang ni, kita nak tahu apa yang berlaku pada masa tu kan, on that moment. Sebab nak dapatkan kepastian kesahihan tu. Sebab kadang-kadang sejarah lisan ni dia menjadi sebenarnya pelengkap untuk sejarah yang ditulis. Biasanya akan jadi macam tu kan. Sebab
ya mungkin apa yang ditulis tak lengkap. Mungkin ada orang tu melihat peristiwa sejarah tu. Okey. Tapi nak menyatakan tu macam tokok tambah. Yelah, sejarah Melayu ni banyak tokok tambah ni kan. Kalau kita tengok daripada kisah Bukit Seguntang tu sendiri, kan, keluarnya padi emas yang dijaga oleh orang Empuk, orang Malini kan. Bilanya tengok keluarnya putera-putera raja tu, padi pun jadi emas. Itu pun sendiri dah kita tengok sejarah lisan yang macam agak tercampur dengan orang kata fakta-fakta dongeng lah. And sebab tu saya cakap dongeng, penyedap cerita lah. Sedap cerita lah. And tapi bagi saya mana-mana sama ada sejarah yang bertulis atau lisan, ialah dengan orang kata keadaan sekarang, kita boleh orang kata menilai secara rasional lah. Kan, kena boleh secara rasional. Kalau benda tu macam tak nampak dongeng sangat ke, kan, dan mungkin satu lagi, kita tak boleh merujukkan satu orang je untuk percaya 100%. Mungkin kita cari orang-orang yang kedua, yang ketiga. Kalau ada persamaan, boleh menyatakan itu ya. Kan? Kalau tak ada persamaan, itu agak sukar. Tapi kita boleh catat. Kan? Tapi dia tak ada halangan untuk kita catat. Tapi mungkin akan datang, mungkin kita menemui perkara-perkara baru yang boleh kita sesuaikan. Okey, Tengku, last question sebelum kita tutup bandar pilihan Tengku, 3 bandar pilihan, top 3 dalam ataupun luar negara lah. Okey, nombor 3 bandar mana? Saya pilih apa yang saya pernah melawat lah. Athens kot. Kenapa? Kenapa Athens? Macam mana hebatnya tamadun Greek tu sendiri. Walaupun dia telah wujud sebelum Masihi, dengan ada sistem pentadbiran dan sistem perumahan dengan bangunan yang orang kata agak tersusun lah. Kalau kita pergi di Athens sendiri, kita tengok macam Pantheon, macam pusat pentadbiran dia atas bukit, dan di sekitar dia ada perumahan. Dia macam satu benda yang satu tamadun yang betul-betul orang kata dirancang dengan baik lah. Satu yang kedua, nombor 2, bandar yang kedua, saya rasa di Mesir pun boleh, seperti Alexandria ataupun Kairah lah. Kenapa? Macam Alexandria, macam mana kalau ikutkan sejarah, dia dibuka oleh Alexander the Great lah. Sempena salah satu tempat dia tinggal. Tapi yang menariknya, dia boleh berkembang sehingga bandar tu amat terkenal di Eropah. Dia tak terkenal, walaupun satu ketika Mesir tu di bawah pentadbiran Islam, di zaman sistem khalifah. Tapi dia Alexandria Iskandariah tu sendiri terkenal di Eropah, untuk orang Eropah datang melancong. Dan bila saya pergi sekarang pun, dengan tahun 2000 ke atas ni pun, saya tengok dia punya bandar tu, orang kata masih mengekalkan suasana lama lah. Bangunan lama. Kalau tengok tram dia tu, tram macam tahun 20-an, 30-an lah tram dia, dengan sistem teksi je kan. Dan yelah, kalau pergi ke perpustakaan Alexandria sendiri, memang dia ada satu galeri, kita boleh baca macam mana perkembangan bandar Alexandria tu kan, sampai sekarang lah. Lepas tu yang terakhir, kalau saya pilih, ada Istanbul lah. Istanbul, Turki. Istanbul pun dia satu bandar yang macam mana dia boleh berlaku peralihan daripada
zaman Rom Timur, Hmm. sehingganya Khalifah Uthmaniyah. Dan dia mampu mengekalkan lagi sejarah-sejarah dia. Dan walaupun sistem Uthmaniyah mengambil alih pemerintahan Rom Timur tu, tapi kita boleh tengok lagi orang kata bekas-bekas tinggalan Rom Timur. Kan, dari segi sistem-sistem aliran air, kan, kalau tengok bekas orang kata runtuhan-runtuhan kubu Konstantinopel tu sendiri pun masih ada, dia tak roboh terus. Dan kita tengok Hagia Sophia tu sendirilah. Ya, betul. Kan, benda yang macam ialah benda yang wujud sebelum Masihi dan boleh dikekal hingga sekarang. Kan, itu benda yang saya pilih lah. Top 3 lah pilihan Bandar Tengku. Okey, baik. Yang Mulia Tengku, terima kasih kerana sudi bersama dengan Lepak Bandar JB untuk episod kali ni. Banyak kita punya apa orang kata informasi yang bermanfaat berkenaan sejarah kan, especially nama jalan dekat JB, so kita tahu cerita asal dia macam mana. Okey, jadi guys, jangan lupa like, follow, share, subscribe FB, IG, YouTube dan juga TikTok Lepak Bandar JB. Dan sejarah ni adalah suatu yang kita perlu hayati, dan barang siapa yang tidak mengingati sejarah pasti akan mengulanginya. Sehingga bertemu lagi dalam episod yang akan datang. This is Lepak Bandar JB, bukan sekadar sembang Bandar Raya. Assalamualaikum.